Hey guys, moshi guys, welcome back to Overthinker. Aku pernah suka Willy Wonka and the Chocolate Factory, and aku sure korang pun suka dengan filem tu. First version filem Charlie and the Chocolate Factory ialah pada tahun 1971, di mana tajuk dia Willy Wonka and the Chocolate Factory. Korang tahu tak? Mesti tak pernah tengok. Filem ni sesuai untuk family tengok. Happy, funny and childish imaginative. Filem Charlie and the Chocolate Factory sebenarnya adaptasi novel yang ditulis oleh Roald Dahl, penulis daripada British. Berulang-ulang kali kalau baca buku tu, korang akan realise Willy Wonka sebenarnya tak macam dalam filem. Dia sebenarnya manusia yang paling hina and keji korang pernah jumpa dalam sejarah filem Hollywood. Watak yang dipamerkan dalam filem ni dah diubah suai. Tapi sekali je korang kenal siapa sebenarnya Willy Wonka, korang ributlah berapa banyak pun filem Charlie and the Chocolate Factory. Filem kanak-kanak yang korang suka tengok ni takkan sama macam dulu lagi. Bersedia atau tak, aku akan rosakkan filem kegemaran korang. Siapa sebenarnya Willy Wonka? Tentang siapa yang baik dapat keadilan ke? Itu ke mesej yang filem ni nak sampaikan? Sebenarnya tak. Filem ni sebenarnya pasal buruh hamba dan ketidakadilan. Mesejnya tak sorok pun, betul-betul depan muka kita je. Kita je yang tak sedar. Hakikatnya dalam buku dan movies mengajak kanak-kanak untuk meraihkan eksploitasi kemewahan dan monopoli orang kulit putih. Yang merasakan takdir diorang ni sebenarnya takdir orang lain. Okey, aku faham ramai di antara korang masih lagi tak clear. Jangan risau, sebab itulah korang kena tengok video ni sampai habis. Korang akan faham sikap kapitalis yang memonopoli ekonomi kampung dengan bina kekayaan dan anggap diri dia sebagai tuan. Untuk betul-betul faham dengan agenda Willy Wonka, korang kena perhatikan cerita ni dari sudut umpa-lumpa. Orang yang kecil buat kerja sebenar di kilang coklat Willy Wonka. Setahun sebelum Charlie lawat kilang tu, Willy Wonka guna khidmat pekerja biasa untuk jalankan bisnes dia. Bukan orang ada colour. Tapi sebabkan Willy Wonka ni pencipta gula paling hebat dekat dunia, musuh dia hantar spy dalam kilang, curi idea dan buat kopi produk dia. Ini yang sebabkan Willy Wonka paranoid. Apa jalan penyelesaian dia? Halau semua pekerja dan tutup kilang. Dalam movie 1971, kita tahu yang Grandpa Joe seorang pekerja yang bernasib malang. Kenapa dia tak cadangkan security untuk kawal tempat tu? Ketatkan pengawasan. Tapi tak. Selain daripada berfikir macam orang yang matang, Willy Wonka pecat semua tenaga kerja dia. Seluruh bandar bergantung kepada peluang pekerjaan dalam syarikat Willy Wonka, termasuklah parent Charlie. Kalau diorang tak kerja dekat kilang tu, semuanya jatuh miskin. And itulah yang betul-betul terjadi dalam filem ni. Tahap sengsara yang diwujudkan dengan keputusan Wonka tak pernah pun jadi isi dalam movie. Sekarang kalau kita tengok filem tu, Willy Wonka bukannya sebagai watak jahat, tapi dianggap hero. Dia tu si genius yang dibenarkan bebas buat apa yang dia suka. Jadi apa solution Willy Wonka masa dia nak buka balik kilang dia? Umpa-lumpa atau hamba abdi. Memanglah korang tengok dalam filem tu, everything is good, siap ada tema musikal lagi, nyanyi-nyanyi bagai. But no. Umpa-lumpa dalam first movie diberi nama orang berwarna kecil pada tahun 1970. Dalam second movie, umpa-lumpa ni puak Indian. Buku Charlie and the Chocolate Factory describe umpa-lumpa ni kecil and cuma setinggi lutut je dan dipanggil sebagai The Colour People. Filem ni sepatutnya ada dua versi, tapi kita cuma dengar daripada pihak Willy Wonka, bukan daripada umpa-lumpa. Tuan hamba yang beli orang Afrika dan bawa ke US seolah-olah rasakan apa yang dia buat tu elok dan tak salah pun. Willy Wonka buat kita fikir, umpa-lumpa ni orang biasa yang perlu dijaga sebab diorang ni tak boleh jaga diri diorang sendiri. Maka tu Willy Wonka yang bertindak menjadi wakil, bercakap tentang adat umpa-lumpa dan anggap diorang ni macam binatang yang daif dan jahil, atau lebih tepat sebagai binatang peliharaan. Kalau korang nak tahu, umpa-lumpa hakikatnya didera dan dibuli. Kebanyakan daripada diorang ni nak kebebasan dari apa-apa sebab pun. So apa yang Willy Wonka hajatkan bila dia ambil keputusan untuk hadiahkan kilang dia kepada budak kulit putih 10 tahun, sedangkan lebih baik diserahkan kepada umpa-lumpa? Kalau betul lah Willy Wonka ni ambil kisah pasal umpa-lumpa, dah lama dia dah hadiahkan kilang tu dekat diorang. Kalau umpa-lumpa tu cukup baik untuk kerja di kilang tu and buat everything supaya sampai berjaya lagi sekali, diorang lah yang cukup bagus untuk kendali kilang tu masa Willy Wonka dah tak ada. Tapi still, budak lelaki kecil
lebih interesting untuk jadi owner baru kilang tu. Sekali lagi, orang yang bekerja dalam kilang tu dipelekehkan oleh pemilik hanya sebab dia tak percayakan pekerja dia. Patutnya Willy Wonka bersyukur Oompa-Loompa tak bunuh dia masa dia tidur. So, apa pendapat korang? Ada tak korang perasan something yang tak kena dengan Willy Wonka? Terima tak dengan pendapat aku? Agak-agak lepas ni, cara korang tengok filem ni dah berubah ke? Sorry guys, aku just rosakkan filem favourite korang. Let me know in the comment what do you think about this. Share and like this video. Click notification bell for the fast update. Sayonara.